Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jelas boleh respon. Okay, jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sadaqallahul azim. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 119. Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran, petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan berikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Alhamdulillah, hari ni kita bertemu semula dalam tafakur kita kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karangan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala. Baik, sebelum tu yang dimuliakan Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli, YDP Bersam sesi 2019-2020. Ustazah Aisyah binti Wahidan Roisah Bersam, barisan pimpinan AJGT, sahabat-sahabat, ikhwah, akhwat, para penonton, muslimin muslimat, sama ada yang berada di Mesir atau di Malaysia. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat lah, insya-Allah, dan berada dalam lindungan Allah. Baik, alhamdulillah. Hari ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan cuba habiskan 6 surat lah. Habiskan bab ijma' ni. Sebelum ni kita dah masuk sikit bab ijma', sehingga sandaran ijma'. Sehingga sandaran ijma'. Ini kita akan mula bab hujatul ijma'. Jadi sebelum tu sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada penulis, pengarang Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dan juga semua guru-guru kita daripada Nabi SAW sehinggalah guru-guru kita yang mengajar sekarang. Al-Fatihah. Baik. Sebelum tu kalau ada apa-apa soalan atau perkara yang keliru, tak faham apa, boleh tanya terus dalam dalam live ni lah, ataupun nak tanya PM pun tak ada masalah. PM tak ada masalah, boleh je mana-mana lah yang selesa. Sebab kalau mengajar berhadapan kita boleh tanya terus, boleh nampak penonton ni faham tak faham, tengok Riyad tak tahu, ni Riyad faham, ni Riyad tak faham kan. Tapi sebab tak nampak kan, nampak kamera je, jadi tak tahu.
Rasa kita boleh tanya terus, ataupun nak try boleh try terus. Tapi ni tak ada lah ni. Jadi kalau tak faham, usaha penonton masing-masing lah. Ataupun kita boleh bincang nanti, nak PM ke apa dan sebagainya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na fi ulumi daraini amin, bi ulumi fi daraini amin. Hujjatul ijma', penghujahan ijma'. Hujah-hujah ijma' ni boleh buat dia macam mana hujah dia. Baik. Sebelum ni terikit sikit ta'riful ijma'. Ta'rif ijma' kita dah masuk. Ta'rif ijma' ni secara ringkas ni azaman, azam ke atas suatu. Secara istilah dia, istilah usuliyin atau ahli usul fiqh, iaitu persepakatan para mujtahid daripada umat Nabi SAW selepas wafatnya Nabi. So, waktu Nabi hidup lagi tak boleh jadi ijma' sebab ada Nabi ni sumber. Tak boleh jadi ijma'. Tak. Ada masalah baru terujuk Nabi terus. Jadi dia ijma' ni berlaku selepas wafat Nabi. Fi asri min usurin, daripada mana-mana zaman dalam hukum syarak. Sepakatan mustahid dalam hukum syarak. Rukunnya seringkas satu je, iaitu persepakatan mustahid. Mesti sepakat mustahid. Dan lepas ni kita akan bincang lah jenis-jenis dan sebagainya. Tak ada banyak sangat jenis ni, tapi kita akan masuk sikit. Baik. Sandaran. Ni sandaran. Okey, sandaran dia Quran Sunnah. Mestilah ada dalil nas. Baik. Hujjatul ijma'. Idzan aqada al-ijma' ala an-nahwi sabiq al-matlub. Jika jadinya ijma' itu seperti yang mana dituntut sebelum ni lah. Maksudnya dah cukup syarat ijma' tu, jadi ijma' tu bi anna tafaqat ara' al-mujtahidin jami'an. Seittifaq pandangan-pandangan mujtahid. Mujtahid telah bersepakat dalam satu pandangan ke atas satu hukum, ala hukmin wahidin fil waqi'ah, dalam satu hukum, dalam satu peristiwa. Saral hukm mulziman, maka jadilah hukum itu yang dah telah disepakati oleh ulama tadi, mujtahid tadi, perkara yang perlu dilazimi, yang perlu dipatuhi. Wajibul ittiba', wajib untuk diikuti. Wala tajawwazu mukhalifatu, dan tidak boleh untuk kita berkhilaf dengannya. Tak. Walaysa li ahli ayu asrin ta'ala ayang kuduhu. Tak boleh mana-mana ahli daripada mana-mana zaman yang berikutnya, tak, lepas satu ijtihad dikeluarkan, satu ijma' dikeluarkan, mana-mana ahli daripada mana-mana zaman selepas tu tak boleh untuk dibatalkan yang kudu. Tak boleh untuk batalkan. Li'anna al-hukm syar'i, kerana hukum syarak itu asbaha hukman qat'iyyan, dia menjadi satu hukum qat'i. Tak. Sebab tu kita punya sumber hukum yang utama, Al-Quran Sunnah, ijma' kan. La majal li mukhalafati wala nasakh. Tidak ada lapangan ataupun tak ada hak lah kita ni untuk bermukhalafah, berkhilaf ataupun nak menasahkan dia. Wasabatal muradu bihi ala sabilil yaqin, dan telah sabit apa yang dikehendaki dengannya ke atas sabilil yakin, atas jalan yang yakin. Tak boleh nak ingkar sebab ijma' tadi datang sabitnya dia tu dengan jalan yang yakin lah, kal Quran wa sunnah, seperti Al-Quran dan sunnah. Baik, kita masuk lagi detail sikit. Lakin ada tapi, idza kana dalilul ijma' qat'iyyan,
sekiranya dalil ijma' itu qat'i, tak, lam yakun al-ijma' hujjatan mustaqillatan. Tidak menjadi ijma' itu suatu hujah yang tersendiri. Apa itu hujah tersendiri? Bal muqawwiyan lidalil, bahkan tetapi ianya menjadi penguat kepada suatu dalil atau dalil yang lain. Tak. So sekiranya ijma' tu ijma' qat'i, tak, dia tidak menjadi hujah kepada perkara yang diijma' tu. Dia tak menjadi hujah yang sendiri pada perkara yang diijma'kan tu, tapi dia menjadi penguat kepada dalil yang lain, iaitu Al-Quran Sunnah. Kalau tak faham, nanti kita baca dulu sampai ijma' zonni ni, kita terangkan balik. Okey. Wa idza kana dalilul ijma' zonniyan, sekian dalil ijma' itu zonni, tak, kana dalilan mustaqilan, maka waktu tu dia menjadi dalil yang mustaqil, tersendiri. Kalau ijma' tu ijma' zonni, dia menjadi dalil tu dalil yang tersendiri untuk perkara yang diijma'kan tu. Ayu yakfil istidlalu bihi, iaitu cukup berhujah dengan ijma' tu sendiri. Cukup ijma' tu je dah jadi hujah atau menjadi dalil untuk benda yang diijma'kan tadi. Wala hajah liruju'i ila dhalika dalili al-mustanad ilaih. Tidak ada hajat, tak ada keperluan untuk merujuk kepada dalil yang disandarkan kepadanya, dalil yang disandarkan kepada ijma' tadi. Okey, maksud dia tak, ini penulis sebut berkenaan dengan jenis ijma' ataupun pembahagian ijma' dari sudut zonni dan qat'i. Dia ada pembahagian jenis lain lah, pembahagian jenis ijma' sorian, ijma' sukuti. Lagi kita masuk. Baik, ijma' qat'i ni, ijma' qat'i ni secara mudah dia iaitu ijma' yang boleh diketahui, yang diketahui secara umum dalam umat tu. Benda tu adalah perkara-perkara yang darurat, tak, benda yang dah diketahui, benda yang pasti. Satu qat'i pasti benda yang darurat. Contoh dia apa? Solat, wajib solat, tak, wajib puasa, wajib zakat, ya, haram zina, wajib pergi haji dan sebagainya tu. Benda yang dah tahu, benda tu seluruh umat tahu benda tu, benda yang pasti, tak, sebab tu qat'i. Maka ijma' qat'i ni, kalau siapa yang ingkar pada perkara ijma' qat'i ni, dia boleh jatuh kafir, ya? Jadi kufur lah, tak? Sebab apa? Sebab perkara-perkara yang diijma'kan tadi tu, ijma' yang qat'i ni datang dengan hujah-hujah daripada nas sendiri yang qat'i, Al-Quran Sunnah. Sebab tu ijma' yang qat'i ni, dia bukan jadi hujah tersendiri, jadi penguat kepada hujah Al-Quran dan Sunnah tu. Sebab wajib solat, wajib zakat, haram zina tu datang daripada dalil Al-Quran Sunnah. Jadi bila mujtahid berijma' pada perkara ni, dia menjadi dalil penguat. Tu dia kata bal muqawwiyan lidalil, dia penguat kepada dalil yang lain tadi. Dia tak jadi dalil yang tersendiri. Beza dengan ijma' zonni. Ijma' zonni ni adalah ijma' yang perkara yang tak dapat, ijma' pada perkara yang tak dapat diketahui, melainkan dengan cara dengan dicari ataupun dipelajari, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai tatabbu' dan juga istiqra'. Kalau biasa yang kuliah syariah mungkin biasa dengarlah perkataan istiqra' ni dan sebagainya. Kalau tak faham nanti boleh carilah, sebab bahasan dia pun besar agak istiqra'. Tapi mudah faham ni, istiqra' ni kesimpulan daripada dalil umum, dari dalil kuli, kesimpulan daripada dalil kuli, bukan dalil khusus. Dalil khusus ni macam
apa tadi, solat, wajib solat ni dari urusan Quran, waktu solat, waktu zakat tu. Ini dalil umum. Ya, contoh dalil umum, wala tulqu biaidikum ila tahluka tu. Jangan macam mana kecelakaan tu, banyak kecelakaan yang kita boleh masukkan. Tu antara dalil kuliah lah, contoh. Nak cari lebih nanti boleh kaji lah, atau boleh diskusi dengan sahabat lain. Apa itu tatabuk dan istiqra'. Okey. Tadi Zonni ni, ijma' Zonni ni dia tak macam ijma' qat'i tadi. Ijma' qat'i kalau kita ingkar jadi kufur, sebab benda-benda ni ijma' tu adalah perkara-perkara usul. Tak. Perkara usul dalam agama. Tak. Wajib solat. Siapa yang kata solat tu tak wajib, kufur lah. Tak. Siapa yang kata zina ni halal, tak. Zina ni halal, kufur, boleh jadi kufur. Tak. Sebab itu perkara usul dalam agama. Jadi kalau dalil Zonni ni, bila seseorang tu ingkar tak sampai kufur, tapi dia jadi fasik, sebab dia dan dimasukkan dalam kategori ijma' Zonni. Tak. Dia tak sampai kufur, sebab dia bukan dalam perkara usul dalam agama lah. Tak. Benda-benda yang diijma'kan yang masuk dalam ijma' Zonni ni. Tapi tetap wajib ikut. Sebab tu siapa yang tak ikut tetap dosa, tapi tak sampai kufur, dosa dia fasik. Dia antara dua ijma' ni, dia ada perbahasan dalam lagi lah. Bahkan ada kitab yang khusus bicara tebal satu bab pasal ni, maratibul ijma' ke apa ni, kita tak ingat. Tak, nanti saya boleh cari. Tapi secara ringkas, secara umumnya mudah faham begitu. Ijma' Zonni, ijma' qat'i ni. Tak. Okey, sebab tu tadi dia cakap yang ijma' qat'i ni dia tak jadi dalil mustaqilah, dia tak jadi dalil tersendiri, tapi dia jadi penguat kepada dalil lain daripada Al-Quran Sunnah. Tapi dalil ijma' Zonni ni dia jadi dalil tersendiri. Sebab pada perkara yang diijma'kan tu tak ada dalil khusus daripada Al-Quran Sunnah. Maka ulama' beristiqra', mengkaji semua tu, mengeluarkan satu pandangan tu pula semua setuju satu pandangan yang sama, ijma' benda tu. Jadi ijma' tu menjadi dalil yang utama, yang tersendiri untuk perkara tu, berdasarkan dari dalil yang istiqra'kan tu lah, daripada Al-Quran Sunnah tu. Sebab tu dia kata kalau yang dalil Zonni ni dia jadi dalil mustaqilan. Dan bila dah cakap, bila kita cakap okey, ulama telah berijma' pada perkara ini, orang yang dengar tu tak perlu tanya apa dalil ijma' tu. Dia tak perlu tanya, sudah cakap wala hajah lirujuk ila zalika dalil mustanad ilai, tak perlu. Sebab ijma' tu dah menjadi sendiri, dah menjadi satu sumber ataupun dalil syarak. Tapi tak ada masalah kalau nak tahulah, tapi itu dari sudut pengkajian kita lah, nak kaji sendiri. Tapi kalau orang dah kata ini ijma' dan benda tu sah, tak perlu nak ditanya pun tak apa. Tak. Walaysa ma'nahu annahu yunshi'u min zatihi hukman syar'iyyan. Bukanlah maknanya ijma' itu dibuat daripada zatnya sendiri sebagai hukum syarak. Nak cakap sini ya, di anna syarak fil haqiqah wa masdarut tasyri'. Dia nak cakap sini bila kita cakap tak perlu mencari, tak perlu tanya dalil ijma' tadi, bukanlah nak kata ijma' tu secara zatnya sendiri dah jadi hukum syarak. Bukan nak cakap macam tu, sebab ijma' ni datang daripada perbahasan daripada nas, daripada Al-Quran Sunnah. Bukan zat sendiri tiba semua ulama setuju dengan benda ni tanpa ada dalil daripada Al-Quran Sunnah. Tak, bukan secara zat ni, tapi datang daripada dia terbit daripada Al-Quran Sunnah atas perbahasan mujtahid. Tu nak cakap bukan zatnya hukuman syarak,
Tapi tak ada hajat untuk kita tanya dalil tu. Baik. Wa hujjatul ijma' inda aktsaril ulama hujjatan qat'iyyan. Dan penghujahan ijma' itu dari sudut kebanyakan ulama, maksud kat sini bila cakap kebanyakan ulama ni maksudnya ada khilaf. Adakah menggunakan ijma' sebagai hujah tu dia datang sebagai satu hujah yang qat'i ataupun zonni? Ulama berkhilaf kat ni. Ini bukan pembahagian tadi, bukan bahagian ini ijma' qat'i, ijma' zonni, tapi penggunaan ijma' sebagai hujah. Adakah dia sama sebagai qat'i macam Al-Quran ataupun di zonni? Ulama khilaf. Aksarul ulama hujatan qat'iyyan, berpandangan bahawa menjadi ijma' ni menjadi hujah qat'i, penghujahan yang qat'i. Bihaitsu yakfuru mukhalafahu. Sebab dia kata sebab siapa yang berkhilaf atau berlawanan dengan ijma' tu menjadi kufur. Ataupun jadi sesat ataupun disebutkan sebagai ahli bid'ah, siapa yang melawan dengan ijma' tu. Idza naqala ilaina naqlan mutawatiran, sekiranya dinakalkan ataupun disebut kepada kita ijma' tu secara mutawatir, naqal yang mutawatir. Amma idza naqala ilaina bi tariqil ahad, jika dinakalkan ijma' tu dengan tariq ahad, seorang, atau kana ijma'an sukutiyan, ataupun ijma' sukuti. Ijma' sukuti yang kita masuk ya. Ijma' ni dia ada dari sudut sukuti soreh ni dari dua. Ijma' soreh, ijma' yang semua ulama sebut secara jelas. Ijma' sukuti. Ijma' sukuti ni maksudnya sukut senyap ni sebagian ulama sebut secara jelas, tapi ada sebahagian yang sebut dia tak sebut, dia senyap pun, tapi dia tak nyatakan dia setuju ataupun dia tak setuju. Ni ada khilaf ulama, nanti kita bincang belakang itu ijma' sukuti. Jadi ijma' sukuti ni dia kata fa innahu la yufidu illa zon. Dia kata zon je. Penghujahan ijma' yang melalui tariq ahad ni dan juga ijma' yang tariq ijma' sukuti ni, dia adalah penghujahan yang zon. Dia tak jadi satu penghujahan ijma' yang qat'i. Illa zan bil hukmi duna qat'i. Wa tahqiq, ini dia detailkan lagi. Wa tahqiq ladai ba'dul ulama kal Amidi wal Imamul Haramain wal Isnawi Ibn al-Hajib. Sebagian ulama mentahqiq kan, tahqiq dengan perkara ni, penghujahan ijma' ni qat'i ke zonni. Kita bincang sebelum ni qat'i zonni ni apa. Qat'i ni jelas, tepat, tak ada khilaf. Zonni ni ada zon, ada khilaf, ada ihtimal lain. Ulama macam ulama seperti Amidi, Imam Haramain, Isnawi, Ibn Hajib, dia anna munkarul ijma' la yakfuru illa idza kana mashhuran lil awam kal ibadat al khams. Ulama-ulama ni sebut memungkiri ijma', mengingkari ijma' itu tidak kufur kecuali pada perkara-perkara yang masyhur kepada awam. Contoh seperti ibadat solat 5 waktu. Ni yang kita sebut tadi sebagai ijma' qat'i. Iaitu ijma' qat'i, siapa yang ingkar menjadi kufur. Wajib i'tiqad, kewajipan beriktikad pada perkara tauhid dan risalah ataupun kenabian ni termasuk juga, dan sebagainya daripada darurat ad-din, daripada perkara-perkara daruri dalam agama lah, perkara-perkara daruri dalam agama. Kita sebut tadi, puasa, zakat, jauhi zina dan sebagainya tu.
i'tarafa syakhs bil ijma' wa aqarra bisirikil jam'in bisirikil mujma'in fi naqal, ataupun mengetahui seseorang itu dengan ijma' dan dia berikrar dengan kebenaran perkara yang, pada perkara ijma' tersebut, pada dia punya datangnya yang dinakalkan tu. Summa angkara ma ajma'u alaih, kemudian dia mengingkari benda tu, anna hadzal inkar wa takdzib ayil ila takdzib syara', man kadzaba asy-syara' kafara. Kerana mengingkari ataupun menipu pada perkara ijma' ni tadi, nak membawa kepada penipuan syarak. Barang siapa yang menipu pada perkara syarak, nak mengingkari perkara syarak, maka dia jadi kufur. Sebab tu perkara yang umum diketahui umat benda tu dengan pasti, tak seperti solat 5 tadi tersebut, i'tikad pada tauhid, Allah, wujud Allah, Rasul dan sebagainya, dan perkara-perkara daruri dalam agama, tak, dari sini dan sebagainya. Siapa yang kufur tu, siapa yang ingkar tu jadi kufur. Jadi yang selain yang disebutkan tadi, mengikut pandangan ulama yang Amidi, Imam Haramain, Isnawi dan Ibn Hajar tadi, termasuk dalam perkara-perkara kalau ingkar jadi fasik. Tapi fasik-fasik pun tetap kena ikutlah, tak. Wa'dilatul hujjatil ijma' minal Qur'ani wa sunnatu ma yali. Dalil-dalil penghujjahan ijma' daripada Quran dan sunnah. Daripada Al-Quran, setengah jam lagi. Urida fil Qur'anil Karim fi'aratun iddatul ayatan tadullu ala hujjati ijma'il ummah islamiyah. Telah disebutkan dalam Al-Quran Karim banyak ayat yang menunjukkan kepada penghujjahan ijma' umat Islam. Wa minha qauluhu ta'ala wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ni ayat yang ana baca waktu awal tadi, surah An-Nisa ayat 115. Wal makna anna Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala menjadikan itba' ghairi sabilil mu'minin ni, Allah menjadikan mengikut jalan selain daripada orang mukminin ni, kama syaqatillahi wa rasulih, seperti menderhakai Allah dan Rasul. Dan ayat ni sebut cakap siapa yang mengikut jalan selain daripada muslim ni sama macam menderhakai Allah dan Rasul. Ay mu'adatuha, iaitu ataupun memusuhi kedua-duanya, ini Allah dan Rasul. Litartibi jazaan wahidan lahuma, kerana tersusunnya balasan yang satu daripada keduanya. Wa huwa tarku ma ikhtiyarihil fasid, iaitu siapa yang meninggalkannya bersama dengan dia memilih fasid. Wa idkhaluhu jahannam uqubatun lahu. Iaitu siapa yang dia meninggalkan orang yang memilih jalan fasik ni, dan orang-orang ini akan masuk dalam neraka jahannam sebagai akibat kepada mereka. Wa idza kana masyaqatillah wa rasulih haraman, dan siapa yang
derhaka kepada Allah dan Rasul ni haram. Fatiba'u ghairu sabilil mu'minin haram. Maka siapa yang mengikut jalan selain daripada orang-orang Islam, selain daripada orang beriman, haram. Tak. Wa idza harama ittiba'u ghairu sabilihim, dan jika haram mengikut jalan selain daripada orang-orang mukmin, fatiba'u sabilihim wajib. Maka mengikut jalan orang-orang mukmin ni jadi wajib. Ni dia ada apa ni? Mantik sikit lah. Tak. Sebut siapa yang mengikut selain daripada jalan orang mukmin seperti mendakai Allah dan Rasul. Tak. Jadi orang yang mendakai Allah dan Rasul ni haram. Jadi samalah orang yang mengikut jalan selain daripada orang mukmin ni haram juga. Jadi bila mengikut selain daripada jalan orang mukmin ni haram ni bila lawan ni jadi wajib lah. Jadi mengikut jalan orang mukmin ni jadi wajib. Gitu mudah dia. Wa yazimu minhu kaunul ijma' hujjah. Jadi disebut inilah sebagai jadi menjadikan ijma' itu sebagai hujjah. Dia nasabi li syakhs wa ma yaktarahu min al-qawl wal fi'l wal i'tiqad. Awil i'tiqad. Wa min ayati qawluhu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini dalil lain. Tambah lagi dalil daripada surah An-Nisa ayat 59. Ya. Wa kama amarallahu bi ta'atihi wa ta'ati rasul. Di mana Allah memerintahkan supaya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Allah perintahkan juga amarul mukminin bi ta'ati ulil amr. Allah perintahkan juga kepada orang-orang beriman ni supaya taat ulil amr. Tak. Ulil amr ni ulama bahas banyaklah. Antaranya ulil amr ni boleh jadi ulama-ulama yang faqih ataupun para pemimpin yang soleh. Ya. Wa ulul amr ayu asya fi siyasah wa sultahum humul hukam. Ulul amri ni iaitu pengurus ataupun pemerintah dalam politik siasah ataupun penguasa dalam suatu kerajaan. Wa fil ijtihad wal fatwa, dan dalam perkara-perkara ijtihad dan fatwa dalam agama, fid din humul ulama al mustahidun. Mereka ni adalah ulama-ulama yang mustahid. Dan disebut ulul amri ni boleh jadi pemerintah dan boleh jadi juga ulama-ulama mustahid. Fa idza tafaqa ulul amr, dan sekiranya bersepakat ulul amri tadi fil ijtihad tasri'i, dalam satu perkara ijtihad yang tasri'i, wahum arbabul ijtihad, wahum arbabul ijtihad, dan mereka ni arbab ni apa, kepala ataupun orang yang diikuti lah, bos lah, macam bos, orang yang diikuti dalam ijtihad ala hukmin, dan suatu hukum, wajaba itiba'uhu wal iltizamu bihukmihim wa tanfidhuhu. Wajib kita ikut apa yang telah di ijtihadkan tadi dan beriltizam dengan hukumnya dan melaksanakannya, tanfidhuhu binasil Quran, dengan nas Quran, bidalilin qauli ta'ala walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'allamahu alladhina yastanbitunahu minhum. Baik, hujah dalil pemujahan ijma' dari sudut Sunnah Nabawiyah pula, sudut hadis Sunnah Nabawiyah. Inna mattafaqu alaihi al-mujtahidun huwa hukmul ummah. Sungguhnya apa yang telah disepakati ke atasnya oleh mujtahid itu, bila para mujtahid dah sepakat atas satu perkara itu,
dia menjadi hukum umat. Li'annahum fi hadha al-ikhtisas mumathiluha. Kerana mereka ni, mujtahid ni, pada perkara-perkara ni, mereka ni merupakan speciality dia orang lah. Merupakan pengkhususan kepada mujtahid. Memang mujtahid ni tugasnya nak keluarkan hukum pada perkara-perkara dalam masalah-masalah umat. Tu maksudnya mumathiluha, speciality. Waqad uridat addatun ahadithan sahihatan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala ismatil ummah min al-khata'. Maka telah diurutkan atau didatangkan banyak hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada ismah ummah ataupun selamatnya ataupun maksum selamatnya umat Islam ni daripada khata', daripada kesalahan. Wahya in lam tatawatir bi alfaziha wa ahadiha. Hadis-hadis ni dia bukanlah mutawatir lafzi, tapi dia ahad. Boleh dan juga bukanlah dia ahad. Maksudnya kalau di mutawatir ni kan, mutawatir lafzi ni, lafaz ni semua sama. Jalan periwayatan lain tu, tapi lafaz ni semua sama. Dia adalah mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi, dalam periwayatan lain pun, tapi lafaz semua sama. Kalau mutawatir maknawi ni, dalam periwayatan lain, lafaznya tak sama, tapi makna daripada lafaz tu sama. Kita tengok. Lakin al-qarar mushtarak bainahuma wa huwa usmatul ummah min al-khata'. Menunjukkan kepada selamatnya umat Islam ini daripada kesalahan. Mutawatir liwujudihi fi hadhihi al-akhbar akhbar kathirah wa hadha huwa al-mutawatir al-ma'nawi. Mutawatir yang disebut di sini adanya pada akhbar-akhbar ataupun khabar-khabar ataupun hadis-hadis yang banyak ini, dia adalah mutawatir maknawi. Wa huwa kal mutawatir lafzi fi ifadatil ilm bima yadullu alaih. Dan dia, mutawatir maknawi ni dia seperti mutawatir lafzi pada pada pengambilan faedah ilmu tu sendiri, pada perkara yang dia kendaki lah. Tengok hadis dia, min hadhil ahadis la tajtami'u ummati ala khata'. Tidak akan berkumpul umatku dalam dalam perkara-perkara yang salah dan kesalahan. Innallaha la yajmu ummati ala dhalalah wa yadullahu ma'al jamaah. Maksudnya Allah tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan, dan pertolongan Allah itu bersama dengan jemaah. La tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqq zahirina la yadurruhum min khalafahum hatta ya'ti Allahu amr. Ada famous ni hadis pasal Palestin. Tidak akan ada sebahagian sekumpulan daripada umatku, tidak akan terpadam sekumpulan daripada umatku dalam perkara hak. Man faraqal jamaah shibran famata ila mata maitatan jahiliyatan inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal ithnain ab'ad. Wa qala Ibnu Mas'ud ma rahu al-muslimun hasanan fa huwa indallahi hasan. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang dipandang oleh para mukmin, para muslim, para muslim, orang-orang Islam itu sebagai baik, maka di sisi Allah itu adalah baik. Wa hadha kulluhu dalilun wadihun
ala an ittifaqa kalimatal mujtahidin mabni ala al-haqqi was-sawabi. Jadi disebutkan hadis ni semua ni, ini hadis semua ni walaupun dia punya lafaz dia lain, tapi makna dia tunjukkan satu, bahawa umat Islam ni ismah minal khata', selamat daripada kesalahan. Wa dzikru dalil wadih, jelas bahawa an-ittifaqa kalimatul mujtahidin, sepakatnya kalimah mujtahid ni dibina di atas hak, terbina di atas hak dan juga kebenaran. Walau la dzalika limattafaqu ma ikhtilafi anzarihim, walau la dzalik, dan kalaulah tidak kerana itu, limattafaqu, maka mereka ni tidak akan bersepakat. Kalau tak kerana itu, mereka ni, yakni para mujtahid ni tidak akan bersepakat, bersama dengan berkhilafnya pandangan mereka, tak berbezanya bi'ah mereka atau budaya mereka, tak seimbangnya persediaan mereka dan kadar akademik ataupun ilmiah mereka. Itu kemudian daripada Al-Quran dan Sunnah. Anwa'ul ijma', satu dua, laju sikit. Jenis-jenis ijma'. Okey, ni sebutkan al-ijma' yahsbi tariqati takwinihi naw'an. Ijma' dari sudut tariq ataupun jalan pembinaannya ada dua. Macam mana ijma' tu dia terjadi, ada dua. Ijma' sharih, ijma' sukuti ni kita sebut tadi. Baik, apa itu ijma' sharih? Wa anna mana tadi? Wa anna tatafaqa ara'al mujtahidin bi aqwalihim wa af'alihim ala hukmin fi mas'alatin muayyanatin. Iaitu ijma' sharih itu apabila sepakatnya pandangan-pandangan para mujtahid dengan kata-kata mereka ataupun perbuatan mereka pada sesuatu hukum, dalam sesuatu masalah yang tertentu. Maksudnya ijma' sharih ni semua ulama' sepakatlah, sepakat dan disebut secara jelas dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Ya. Ka'anna yajtami'ul ulama fi majlisin wahidin, seperti berkumpulnya para ulama itu dalam satu majlis yang satu. Dia berkumpul dalam satu majlis. Wa yabdi kulli minhum ra'yuhu sarahatan fil mas'alatin. Kemudian lepas berkumpul tu, mereka bermula, setiap daripada mereka ni mengeluarkan pandangan secara sarah dan jelas dalam masalah tu. Wa tattafaqul ara' ala hukmin wahidin. Dan bila dah berkumpul, lepas tu keluar pandangan semua pandangan, lepas tu sepakat pula dalam satu pandangan, dan sepakat satu pandangan tu hukum tu, tak ada yang hilaf, maka itu menjadi ijma' yang sharih. Sebab ijma' ni semua kena sepakat kan. Contoh ni macam rasa dah sebut sebelum ni, apa ni, ijma' dalam haramnya faedah dalam bank konvensional. Ingat kau sebut konservatif pula, konservatif lain. Bank konvensional, haram faedah bank konvensional tu. Haram faedah bank konvensional ni ijma'. Ijma'. Macam boleh ijma' tu, ulama' semua berkumpul
dalam satu muktamar disebut sebagai Al-Muktamar Al-Alami Al-Awwal, muktamar international yang pertama lil iktisadil islami untuk ekonomi Islam. Tak ingat berapa kali lah, tapi dah banyak lah, lebih 7-8 kali lah. Tapi ni yang pertama ni tahun 1976. Tahun 1976 ni lebih daripada 300 ulama', berapa banyak lah tak ingat, lebih daripada 300 lebih ulama' kumpul bincang masalah ekonomi Islam. Antaranya yang dibincangkan faedah dalam bank konvensional. Dan keluar qarar ijma' ulama' haram, sama macam riba. Ini contoh untuk bila berkumpul ni lah. Au ay yufti kullu alimin fil mas'alati bi ra'yi, fil mas'alati bi ra'yin. Ataupun dia tak kumpul, ataupun semua para alim, para ulama ni dia keluarkan fatwa dalam masalah satu masalah ni dengan pandangan mereka. Wa tattahidul fatwa ala syai'in wahidin. Dan semua fatwa yang dikeluarkan oleh ulama tu semua sepakat dengan satu hukum yang sama. Maksudnya tak kumpul, ulama ni keluarkan hukum ni, fatwa ni tak lagi, Mesir keluar fatwa ni, Saudi keluar fatwa ni, Malaysia keluar fatwa ni, tak. Tapi semua fatwa yang keluar tu semua satu pandangan yang sama, hukum yang sama. Boleh jadi juga itu salah satu jalan untuk ijma' yang disebut sebagai ijma'us sharih. Wa huwa hujjatun bila khilaf indal jamaahir, hujah yang tanpa khilaf di sisi jumhur. Itu ijma' sharih, semua sebut. Ijma' sukuti iaitu wa ayakula ba'dul mujtahidin fil asril wahid qawlan fi mas'alatin, iaitu apabila berkata sebahagian ulama ni dikeluarkan pandangan dalam salah satu zaman lah, dengan kata pada satu masalah tu, maksud sebahagian ulama ni keluarkan pandangan. Wa yaskutul baqun ba'da itla'ihim ala hadzal qaul, sebahagian sebut pandangan mereka ni lepas tu semua sepakat, tapi ada sebahagian lain ni dia senyap lah. Maksudnya bahagian yang cakap ni semua sepakat, tak ada khilaf, tapi ada sebahagian lain ni dia tak berkhilaf, tapi dia pun tak bersetuju, tak cakap dia bersetuju, tapi dia senyap. Tak, min ghairi inkar, tanpa ada pengingkaran. Maksud yang senyap ni tak cakap dia tak cakap dia ingkar, dia tak cakap dia setuju, tapi dia senyap. Ini yang dinamakan sebagai ijma' sukuti. Wa fihi lil ulama ara jadi ulama pada perkara ini ada beza dua pandangan. Ulama berkhilaf ada dua pandangan. Ittijah lil malikiyah wa syafi'iyah. Maliki Syafi'i kata la yakunu ijma', tak menjadi ijma' dan tidak menjadi hujah. Manakala Hanafiyah dan Malikiyah pula kata dia menjadi ijma' dan menjadi hujah qat'i. Tak. Jadi dalam bab ijma' sukuti ni ulama berbeza pandangan. Ini pembahasan dia. Okey, cerita dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ashabul ittijah al-awwal, pandangan yang pertama iaitu Maliki Syafi'i yang kata dia tak setuju ijma' sukuti ni dijadikan sebagai ijma'. Fastadallu ala ra'yihim bi anna sukut
baqil mujtahidin la ya'uddu qarinatan ala muwafaqatihim ala ma sami'u. Mereka kata, mereka berhujah bahawa pandangan yang mengatakan yang baki ni, mujtahid-mujtahid yang baki yang diam ni, dia diam ni dia tidak menunjukkan kepada qarinah ataupun apa qarinah maksud dia, tanda-tanda. Dia tak tunjukkan tanda-tanda bahawa mereka senyap ni, mereka ni setuju. Tak cakap senyap tanda setuju. Itu cerita lain. Senyap tanda setuju tu cerita lain. Ni pandangan yang pertama ni lah. Pandangan ashab yang pertama ni, Maliki, Syafi'i. Dia kata senyap ni tak semestinya setuju. Senyap ni bukan tanda setuju. Lihtimal, kerana ada ihtimal ayakuna sukutu li'adamil ijtihadi fil mas'alati. Kerana ada ihtimal, ada kemungkinan bahawa diamnya mereka itu kerana mereka tidak mengeluarkan ijtihad. Mereka diam ni bukan sebab mereka setuju, tapi boleh jadi sebab dia ni tak berijtihad, tak keluarkan ijtihad dalam masalah tu. Au khasyah, ataupun mereka ni takut nak keluarkan ijtihad, nak sebut dia punya ijtihad, ataupun mahabah, malu. Ataupun mereka ni nak mengelak lidarar fima lau azhara ra'yi, mengelak daripada mudarat-mudarat kalau mereka mengeluarkan atau menjelaskan pandangan mereka. Ni kalau mereka keluarkan pandangan, tiba-tiba kena tangkap, tak masuk penjara, tak keluarkan pandangan, kena bunuh dan sebagainya. Nak mengelakkan darurat tu. Jadi mereka ni senyap, boleh jadi gitu. Akhir zaman banyak gini. Tengoklah masalah normalisasi Israel, Palestin dan sebagainya tu. Kita kena ambil tahu perkara ni. Aulit tiqarihi annal qail mujtahid wa kullu mujtahidin musibin. Ataupun senyap mereka itu kerana mereka beriktikad setiap kata-kata atau setiap pandangan mujtahid itu betul. Boleh jadi macam-macam ihtimal tadi, yang menunjukkan tidak semestinya senyapnya mereka itu menjadi tanda mereka setuju. Maka ashab ni, Maliki dan Syafi'i, dia tidak berpendapat bahawa ijma' sukuti ni dijadikan sebagai ijma'. Wa nahu dhalik min al-ihtimalat allati tamna min anna sukuta alamatur ridha. Sukut alamatur. Dan macam-macam lagi daripada pelbagai ihtimal, pelbagai kemungkinan yang mana melarang daripada menunjukkan bahawa diam itu alamat kepada ridha. Wal muwafaqah ala ra'yi al-mu'lin, dan ataupun diam itu bersetuju kepada pandangan yang telah diiklankan tadi. Wa amma ashabul itijah ats-tsani, adapun ashab yang kedua ni, yang berpandangan bahawa ijma' sukuti ni adalah sebahagian daripada ijma' dan juga menjadi hujah qat'i ini, iaitu mazhab Hanafi dan Hanbali ni tadi sebut. Hujah dia yang pertama, inna sima'a ra'yun kullu mujtahidin muta'azzirin adatin. Sungguhnya untuk satu pandangan itu didengari oleh semua mujtahid adalah perkara yang ta'azur adat, perkara yang hampir mustahil ataupun susah secara adatnya. Itu nak semua
dengar nak semua kumpul lah. Contoh satu dunia ada waktu tu lah, contoh waktu tu ada 3,000, nak 3,000 kumpul semua tu ada perkara yang susah, dia kata. Wa innamal adah intisharul fatawa min ba'dil ulama wa sukutul bakin. Jadi bila adatnya macam tu, jadi dia sebut secara adatnya bila susah nak kumpul, jadi secara adatnya bila tersebarnya fatwa daripada kalangan ulama, sebagian ulama, jadi mereka pun senyap dan sebagian mereka setuju, sebab susah nak kumpul. Yang kedua, innal adah fi kulli asrin ay yuftiya akabirul ulama fil harithah. Secara adatnya dalam suatu zaman, iaitu apabila ulama-ulama veteran, akabir, ulama-ulama yang tu yang veteran ni lah, bila ulama veteran ni keluarkan fatwa dalam satu peristiwa tu, wa yaskutul asagir tasliman wa muwafaqah lahum. Secara adatnya bila ulama-ulama veteran ni dah keluarkan pandangan, jadi ulama-ulama yang baru ni dia akan senyap lah, sebagai satu penghormatan dan juga satu tanda setuju pada mereka. Fayakuna sukut muwafaqah domniyah, maka menjadilah senyap mereka itu sebagai tanda setuju dengan apa yang disebutnya dalam kandungan dalam satu fatwa tu. Wa zahir anna al-ijma' as-sukuti hujjatun idza wajadat amarah ala ridha wal muwafaqah. Jadi secara zahirnya ijma' sukuti itu menjadi hujah jika wujud tanda-tanda kepada redha dan pada setuju. Wantafatil ihtimalat allati tamna' min attikhazi sukuti muwafaqah, dan ternafilah segala ihtimal ataupun kemungkinan yang menanggah atau menghalang daripada diambilnya diam itu sebagai satu sepakatan. Maksudnya kalau ada senyap tu ada tanda sebagai setuju, kita nafilah benda-benda yang ihtimal-ihtimal lain yang kata senyap tu tak semestinya tanda setuju, gitu. Kalau kaunul mujtahid faragha min al-bahth atau sakata taqiyatan atau sakata mujamalatan, ni sebut contoh ni, contoh-contoh ihtimal tadi sebut, contoh-contoh ihtimal yang kata sukut tu tak semestinya alamat redha tu. Contohnya macam senyapnya seorang mujtahid tu sebab dia tak mengkaji dan dia tak keluarkan fatwa, ataupun senyap sebab taqiyah. Taqiyah ni maksudnya dia senyap sebab takut dengan pemerintah yang akan memudaratkan dia. Itu maksud taqiyah. Kita cari ayat-ayat pasal taqiyah dalam Al-Quran. Ataupun senyap sebab mujamalah ni manis mulut, atau muhabah atau malu ataupun takut, min dhiba wa sultan wa nahwu dhalik, daripada pemerintah dan sebagainya. Dan aghlabul ijma'at as-sahabah, kerana secara golib biasanya ijma' sahabat tu la yumkin fahmuha illa ala hadhan nahwi min at-tasrih ba'duhum bi ra'yihi wa ilanuhu wa sukut baqiyatul mujtahid. Kerana biasanya secara golib, ijma' daripada sahabat ni tidak mungkin dapat berlaku atau tidak mungkin dapat terjadi atau dapat difahami kecuali dengan cara ini. Cara ini ni maksudnya cara ijma' sukuti ni tadilah, iaitu apabila sebahagiannya mensorehkan, iaitu soreh ni mengiyakan lah,
ataupun menguatkan pandangan sebahagian yang lain, kemudian diiklankan. Lepas tu yang baki yang lain ni senyap. Itu sahabat kata, bila Sayyidina Umar keluarkan fatwa, yang lain semua iyakan. Betul lah Umar cakap kan. Tu jadi ijma', tak ada yang bantah. Jadi ijma'. Itu tu. Maksudnya waktu pandangan kedua ni nak cakap, zaman sahabat pun berlaku ijma' sukuti yang apa yang dijma'kan tu. Fa in lam tatawafar al-Quran al-qarinah ala ridha kana al-ijma' as-sukuti hujatan zanniyatan faqat. Jadi pandangan kedua dia kata, kalaulah senyap tu senyapnya mereka ni tidak memenuhi ataupun tak ada tanda-tanda bahawa senyap mereka terredha, maka ijma' itu menjadi hujah zanniyah faqat. Jadi hujah yang zanni saja. Jadi pandangan pertama kata, bagi Syafi'i kata ijma' sukuti ni tidak jadi ijma' dan tidak menjadi hujah. Pandangan yang kedua kata, Hanafi dan Hanbali ni kata ijma' sukuti ni adalah menjadi ijma' lah, menjadi ijma' dan jadi hujah qat'iyah. Tapi kalau ada kalau ada senyap ni tu kalau tanda-tanda redha. Tapi kalau senyap tu tak ada tanda redha, tak ada tanda dia setuju, maka itu menjadi ijma' yang zanni, sebut tadi, hujah zanni. Okey, nampak ya? Kalau tak faham nanti boleh baca baliklah atau boleh ulang balik rakaman ke, ataupun nanti tanya lagi kita, kita bincang. Faham ni gitulah saya mudahnya untuk macam mana ijma' itu jadi dari dua jenis, ijma' sukuti dan ijma' soreh dan ijma' sukuti. Itu kena faham tu. Baik, kita sebut sikit lah. Tak, kita masuk sikit lah, lebih sikit ya. Imkanu in'iqadil ijma', practicality terjadinya ijma'. Nak cakap ijma' ni betul ke, boleh jadi tak? Itulah dia bahasa benda ni. Qala nizam, qala nazam wa ba'dul mu'tazilah wa ba'dul syiah. Nazam ni daripada Mu'tazilah lah, dia sebahagian daripada golongan Mu'tazilah. Wa ba'dul syiah, dan sebahagian daripada syiah. Dia kata innal ijma' ghairu mungkin adatan. Ijma' ni secara adatnya tak mungkin terjadi. Dia kata secara adatnya tak mungkin terjadi. Apa hujah dia? Ada dua dalil dia kata. Yang pertama, yatawaqqaf wujudul ijma' ala ittifaqil mujtahidin fi asrin minal usur. Terhentinya ataupun tidak terjadinya suatu ijma' tu atas persepakatan para mujtahid dalam satu zaman daripada mana zaman, wala budda li tahqiq dzalika min amrayn, kecuali dengan mereka telah confirmkan dua perkara ni. Ini pertama. Apa dua perkara itu? Huma ma'rifatun ashkhasul mujtahidin waqtun huduthul waqi'ah. Yang pertama, maksudnya dia kata ijma' ni tak mungkin boleh terjadi. Sebab kalau nak jadi ijma' ni dia kena confirm dengan dua perkara ni dulu. Apa dua perkara itu? Yang pertamanya, mereka kena mengkonfirmkan atau kena mencari, kena mengetahui orang-orang mujtahid yang layak. Semua mujtahid yang ada pada waktu menjadinya satu masalah itu fil biladil islamiyah.
wa ma'rifatu araihim jami'an, dan mengetahui semua pandangan-pandangan ulama ni tadi kesemuanya. Wakilahuma mu'tazil. Jadi nak tahu siapa ulama yang layak ni semua dalam satu dunia, dan semua negara Islam ni, lepas tu nak tahu semua pandangan mereka ni, semua ni adalah perkara-perkara yang susah ataupun hampir mustahil berlaku. Mu'tazilah. Li'annahu la yujad ad-dhabit al-ma'ruf al-muhaddad li ma'rifatil mujtahid min ghairil mujtahid. Kerana tidak ada satu dhabit ataupun garis panduan yang boleh untuk diketahui mana satu mujtahid yang layak, mana satu mujtahid yang tak layak. Wali anna ulama mutafarraqun mawdhi'un fil bilad. Dan juga kerana ulama-ulama ni semua bersepah-sepah, bersepah-sepah kat bahagian negara. Wa ghairu mahsurin fi biladin wahid. Bukanlah ulama-ulama ni duduk setempat je dalam satu negara. Fala tayassara jam'uhum, maka tidak mudah untuk mengumpulkan mereka semua ni. Wala ma'rifatu ara'uhum, maka tidak dapat diketahui pandangan-pandangan mereka bitariqin wathiq bi, tak dapat nak ketahui pandangan-pandangan mereka dengan cara ataupun jalan yang thiqah ataupun dipercayai. Gitu cakap. Cakap susah nak kumpul. Dia kata bendanya kena tahu siapa yang wajib, kena tahu siapa yang boleh jadi apa ni, boleh jadi apa, mujtahid yang layak waktu tu, dan kena dah bila tahu tu kena tahu pandangan dua benda ni, kata baru boleh jadi ijma' tu. Dan dia kata nak buat ijma' ni sebab dua perkara ni susah nak buat. Tapi sebenarnya benda ni dah pernah dibuat, dah banyak kali dah dibuat daripada zaman sahabat sampai contoh tadi pun ijma' haramnya faedah bank konvensional tu dah pernah terjadi. Sebenarnya hujan ni dah terbatal lah sebab dah pernah jadi dah benda tu. Sebab tu hebatnya zaman apa ni, zaman Sayyidina Umar ni, dia buat peraturan. Waktu tu dia buat peraturan, para sahabat ni tak boleh keluar daripada Madinah. Sahabat ni tak boleh keluar daripada Madinah sampailah aku mati, sampailah Sayyidina Umar mati. Jadi bila ada satu masalah ni, Sayyidina Umar mudah cari sahabat kat Madinah, sebab kat Madinah hanya apa pandangan ni, betul nak keluarkan ijma' dan sebagainya. Jadi lepas mati Sayyidina Umar ni, lepas wafat meninggal Sayyidina Umar, baru lepas tu sahabat semua keluar bersepah-sepah. Ada dekat Iraq, ada dekat Mesir, ada dekat India, dekat China. Gitu. Tapi nak ceritanya dalil yang pertama ni dah terbatal lah, sebab dah pernah terjadi ijma', macam mana ijma' tu berlaku, dikumpulkan dan tahu pandangan semua ni. Yang keduanya dikata tak jadi ijma', dalilnya apa? Imma ayakuna dalilul mujma'in qat'iyan la yahtamilul ta'wil. Sekiranya dalil orang-orang yang berijma' itu qat'i, dan tidak ada kemungkinan takwilan lain, wa hina idzin yaktafi bihi anil ijma', maka ketika itu cukuplah dia menjadi ijma'. Wa imma ayakuna dalilan dhaniyan, dan ketika mana dalil-dalil yang diijma'kan itu adalah dalil yang dhani, hina idzin ya'tazir al-ittifaq bi hasbil 'adah. Ketika itu maka tidak jadilah dia kata ittifaq tu secara adatnya. Lianna dalil dhanni matharu ikhtilaf bisababin ikhtilafin wajihatin nazaril mujtahidin wa ikhtilafin uqulihim wa tafawutu istidadihim. Kerana dalil dhanni tu dia cakap menjadi matharul ikhtilaf, punca khilafnya, dengan sebabnya ikhtilaf menjadi pelbagai pandangan
daripada kalangan mujtahid, dan ikhtilaf pada akal mereka dan berbezanya persediaan mereka untuk mengetahui yang mana li'tiraf bil haqqi ma'akhtilafil dawafi', dengan untuk mengetahui yang mana hak dan dibezakan mana yang khilaf, dawafi' wal bawa'ith dzatiyah wal madhhabiyah lada kulli wahid minhum fala yata'til ijma' wala yumkin inqad. Maka tak jadilah ijma' disebabkan hujah-hujah dari zoni ni punca khilaf, dia kata gitu. Ni hujah yang kedua pula. Wal jawabu an hadhihi al adillah anha mujarrad shibuhu wa tashkikat fi amrin hadatha fa'lan fala yaltafat ilaiha. Maka jawab ulama-ulama menjawab kepada pandangan ataupun dalil Mu'tazilah dan Syiah ni, dia kata apa? Bahawa dari dalil ini, hanya kerana dalil-dalil ini sahaja yang mentashkik pada perkara pada macam mana nak terjadinya secara perbuatan, secara fa'il, fala tafat ilaiha, maka tidak diambil kira. Dia kata sebab hujah-hujah ni semua tashkiknya pada macam mana nak jadi, maka tak dikira lah, sebab benda tu dah terjadi. Ijma' dia kata tak boleh nak kumpul tadi semua tu kan, benda susah nak kumpul, susah nak tahu mana satu ulama yang boleh nak tahu semua pandangan tu, susah nak jadi, tapi benda tu dah terjadi, jadi terbatal lah ulama tadi, dalil-dalil dan sebagainya. Ijma' ni dah banyak dah terjadi, jadi tak terpakai pandangan dalil mereka ni. Wastadalla jumhurul ulama ala imkanil ijma' adatan bi annahu qad waqa'a fa'lan. Telah berdalil atau berhujah jumhur ulama ni bahawa ijma' ni telah terjadi, dah dibuktikan boleh terjadi secara adat. Sebab apa? Qad waqa'a fa'lan, dah terjadi dah secara perbuatan tu sendiri. Maksudnya yang disebut nak berkumpul semua ulama, kebanyakan ulama semua tadi, semua dah jadi. Termasuk yang disebut tadi, yang kita sebut macam mana dalil muktamar ekonomi tadi, ekonomi Islami tadi, benda tu semua dah terjadi lah. Bahkan sejak daripada zaman sahabat tadi yang kita sebut, macam mana zaman para sahabat, zaman Umar, zaman para tabi'in dan sebagainya tu, ijma' semua tu dah pernah terjadi. Walaysa adalla 'alal jawazi minal wuqu'. Faqad ajma'a as-sahabah ala qitali mani'i zakat. Contoh disebut ijma' sahabat dalam memerangi orang yang mengingkari zakat, kan, zaman Sayyidina Umar tu kata. Walaupun sahabat-sahabat ni walaupun mereka ni solat kan, Umar sebut ya, sebab zakat pun daripada usul agama. Jadi siapa yang ingkar solat tu wajib, maka dia kufur. Begitu juga siapa yang ingkar zakat tu pun dia kufur. Lama fikir-fikir, semua setuju. Jadi ijma', benda tu ijma'. Zaman sahabat ni dah ijma' ni dah terjadi. Terhalang hujah yang pertama Mu'tazilah dengan Syiah yang tadi. Banyak lagi contoh dia bagi. Ijma' dalam mengumpulkan Quran dalam mashaf yang satu, fi mashafin wahidin, wa ala tahrimir riba fil asnafis sittah. Ijma' dalam pengharaman riba dalam asnaf, dalam 6 perkara. Tu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan sebagainya tu. Tu ijma' tu. Ijma' ala batalan zawajul muslimah bighairil muslim. Ijma' batalnya tak sahnya perkahwinan orang muslim dengan selain muslim. Ijma' sihatu zawaj min ghairi tasmiyati mahar.
ijma' sahnya perkahwinan walaupun tanpa dinamakan satu perkara itu sebagai mahar. Nak dia kahwin, dia kata ini hadiah ke bonanza ke apa kan. Tapi hakikatnya benda tu mahar. Jadi sah juga. Itu ijma' juga. Ijma' harmatul jam'i bainal mar'ah wa ammatuha wa khalatuha fi zawaj. Haramnya mengumpulkan perempuan, seorang perempuan tu dengan makcik sebelah mak dan juga makcik sebelah ayah dalam perkahwinan. Maksudnya haram kahwin perempuan tu kahwin sekali dengan makcik dia. Tak kisahlah makcik sebelah mak atau makcik sebelah bapa kan, tak boleh. Tapi kalau kita dah cerai dengan perempuan tu, baru boleh kahwin dengan makcik dia tu. Maksudnya haram mu'aqatah, haram sementara. Tu ijma'. Wa ala tahrimi syaham al-khinzir. Ijma' haramnya lemak khinzir, lemak babi ni. Dalam Quran sebut daging babi. Tak. Jadi ijma' ulama ijma' lemak babi pun haram, dengan cara kias dan sebagainya lah. Wa ala i'ta'il jiddah as-sudus fil mirath. Ijma' bagi nenek 1/6 dalam miras. Ni Al-Quran tak sebut. Jadi benda ni ijma' waktu zaman sahabat tu. Yang lain kan, asnaf-asnaf lain kan ada dalam ayat Quran tu. Wahajabul ibn al-ibn bil ibni fil miras. Terhalang atau terlindungnya cucu, ibn al-ibn, cucu dengan anak dalam miras. Maksudnya kalau kalau seorang tu mati, dia ada anak dan dia ada cucu. Cucu tu tak dapat, sebab anak dia hidup lagi. Kalau anak orang yang mati tu tak ada, baru cucu tu dapat. Tu pun ijma'. Wa ala bai'it wa ala man'i bai'it tu'ami qabla qabdah. Ijma' bahawa tak boleh jual beli makanan sebelum qabat. Tak boleh bayar makanan itu sebelum qabat. Maksudnya qabat ni maksudnya dia dapat makanan tu lah. Dia dah boleh makan lah. Tak boleh. Macam mamak tu lah, ambil makanan semua, dah makan dah sedia ready, makan baru boleh bayar lepas tu. Jadi macam mana kalau yang macam KFC dan sebagainya tu, kita order, lepas tu kita bayar dulu, makanan tak dapat lagi, macam mana? Ijma' lain kali kita bincang. Ataupun tak boleh cari sendirilah apa bincangan. Betul atau tak betul? Itu macam mana? Ijma' sebut tak boleh bayar dulu sebelum kita boleh makan. Wa nahwu dzalik min al-ahkam dan sebagainya. Wa yumkinu inqadil ijma' al-yawm min tariqil mu'tamarat wa nadawat allati tad'u ilaiha al-hukumat aw al-majami' al-fiqhiyah. Dan juga boleh untuk jadinya satu ijma' tu dengan cara muktamar. Ni macam kita cakap tadi, muktamar apa? Muktamar al-alami al-awwal Iqtisad Islam ini. Ini muktamar international untuk ekonomi Islam ni. Dah banyak kali dah buat. Boleh je. Dah buat yang diseru oleh mana-mana hukumah, mana kerajaan ataupun majma' fiqh ala ayatimma al-ikhtiyar ala wafaqat dawabit asy-syar'i fi ikhtiyar ahli al-hil wal 'aqdi aw ahli al-ijtihad. Yang mana hukuman ataupun majma' fiqh ni dia boleh sempurnakan sendiri pilihan-pilihan mereka selaras dengan dawabit syarak, dari panduan syarak, untuk dia orang pilih yang mana ahli al-hil wal 'aqd ataupun ahli al-ijtihad.
Dia orang dah boleh beli sendiri yang selaras mengikut dawabit syarak lah, ikut panduan syarak. Siapa ahli halil wal aqdi, siapa ahli ijtihad. Ahli halil wal aqdi ni maksudnya orang yang ahli dalam membahaskan suatu perkara untuk disyurakan, ahli syura lah sebenarnya. Sebab tu contoh seorang tu dia alim tapi dia alim bab ibadah, bab muamalat, bab ekonomi ni dia tak alim. Jadi dia bukan ahli halal wal aqdi untuk mensyurakan perkara ekonomi. Gitu. Jadi untuk buat muktamar naduan ni orang yang hukumat ataupun majma' fiqh ni yang boleh kaji sendiri, cari sendiri siapa yang ahli wal aqdi seluruh dunia ni untuk dipanggil jadi berbincang dalam muktamar ni. Gitu. Minal marmukin al-masyhurin fi kulli balad islami duna mujamalah wala muhabah. Jadi dia boleh panggil kumpul dalam satu muktamar, semua negara Islam ada, semua boleh bincang dalam tu. Duna mujamalah wala muhabah, tanpa ada mani-mani mulut ataupun malu-malu. Baik. Wuqu'ul ijma' bil fa'il, macam mana terjadinya ijma' dengan perbuatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ni sikit ni kita sambung kemudian lah. Dah 4.30 Mesti dah 10.30. Apa nanti sambung kemudian lah. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Ringkasnya gitulah untuk bincang kita hari ni. Hujatul ijma' dalam Quran dan sunnah ni semua dah jelas banyak. Dalam Quran dah banyak dalil, dan sunnah dah banyak dalil, walaupun dalil tu mutawatir maknawi lah. Lepas tu ada jenis ijma' qat'i dhanni. Ijma' qat'i ni ijma' yang kalau kita ingkar kufur, maksudnya benda-benda usul dalam agama. Ijma' dhanni ni dia apa ni, kita ingkar, kalau diingkari tak jatuh kufur tapi fasik, tapi tetap kena lazimlah. Ijma' ni wajib diikut lah, tetap wajib diikut gitu. Ada jenis ijma' soreh dan ijma' sukuti. Ijma' soreh ni ijma' yang jelas, semua ulama yang layak tu semua sebut pandangan mereka, dan semua pandangan mereka tu semua satu pandangan, sepakat. Adapun ijma' sukuti ni sebahagian ulama sebut dan semua sepakat, dan sebahagian sebut semua sepakat, tapi ada sebahagian lain yang senyap. Itu ijma' sukuti. Allah Ta'ala alam bisawab. Tak ada soalan? Okay, tak ada soalan Jadi kalau ada masalah kurangan ataupun silap ke apa, boleh PM dan boleh bincang sama lah, insyaAllah. Tegur apa pun boleh, tak masalah. Kita sama-sama tegur, sama-sama kongsi ilmu dan sebagainya. Aku lu qala hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.